Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-44. Masih lagi dalam membincangkan apakah perkara-perkara yang dapat menjadi perosak kepada amal-amal soleh kita, ya. Hari ini dalam bab yang ke-21, iaitu memboikot seorang mukmin tanpa alasan yang syar'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Lalu setiap hamba yang tidak mensekutukan sesuatu dengan Allah akan diampuni dosanya, kecuali seseorang yang antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Lalu dikatakan, tunggulah dua orang ini sehingga keduanya berdamai. Tunggulah dua orang ini sehingga keduanya berdamai. Tunggulah dua orang ini sehingga keduanya berdamai. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang mana Rasulullah menekankan sehingga 3 kali, di mana penangguhan untuk kedua orang yang bersengketa ini mendapat ampunan Allah, menunjukkan betapa seriusnya jika kita memboikot, iaitu berpaling muka, bermusuhi sesama mukmin, ya. Jadi betapalah ruginya, apatah lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, jika kita masih lagi menyimpan dendam dan api permusuhan sesama kita, sedangkan kita tahu bahawa pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah terbuka luas sepanjang bulan Ramadan ini, ya. Jadi janganlah kita masih lagi terpedaya dengan hawa nafsu kita. Mari kita bersihkan hati kita sebagaimana perintah Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21, yang mana dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kemudian kita pergi kepada bab yang ke-22, iaitu larangan menyandarkan nasab kepada selain ayah kandung. Di dalam surah Al-Ahzab, iaitu di penghujung ayat yang keempat, yang mana Allah mengatakan, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Dari ayat ini, ya, kita tahu bahawa Allah sangat melarang kita menukar nasab seseorang itu, yang mana sekiranya anak angkat, ia tidak akan mungkin menjadi anak darah daging seseorang itu sendiri. Dan Islam datang untuk mematikan budaya orang-orang jahiliah dahulu, ya, di mana anak angkat akan dibinkan kepada bapa-bapa angkat mereka. Seperti mana para sahabat dahulu memanggil Zaid bin Harithah, iaitu dibinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil Zaid bin Muhammad. Ya, apabila turunnya ayat ini, maka mereka tidak lagi memanggil Zaid bin Muhammad, ya, malahan memanggilnya sebagai maula, ya, maula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan datangnya ayat ini membatalkan juga adat jahiliah, yang mana bapa angkat tidak boleh menikahi bekas isteri anak angkatnya, ya, pada masa dahulu. Ini adalah adat orang-orang jahiliah. Dan apa yang kita ketahui juga dalam ayat ini, yang mana apabila Allah mengatakan bahawa anak angkat itu sesekali tidak akan menjadi anak kepada dirimu, iaitu anak darah daging kita, sebenarnya ini hanyalah apa yang kita sebut di mulut sahaja, ya. Di mulut sahaja. Sebenarnya hati kita, kita tahu bahawa itu bukanlah anak darah daging kita. Sebagaimana di dalam ayat Al-Ahzab, ayat yang kelima dan surah Al-Ahzab ini, Allah juga mengatakan, panggillah mereka, iaitu anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Itulah yang ada di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengajakan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Begitu juga yang mana kita digambarkan bahawa
Huzaifah ya. Huzaifah juga pernah memerdekakan seorang hamba sahaya dan kemudian dia menjadikan hamba sahaya itu sebagai anak angkatnya yang dinamakan Salim ya. Setelah turunnya ayat ini maka Salim dipanggil sebagai Maula Huzaifah ya. Begitu juga kalau kita tengok di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya apabila ia tahu bahawa orang tersebut bukan ayahnya, maka haram baginya syurga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga bertaraf muttafaqun alaih. Dalam hadis ini apabila Rasulullah SAW mengatakan padahal ia tahu bahawa orang tersebut bukan ayahnya ya, dan haram baginya syurga, menunjukkan betapa besarnya dosa orang-orang yang mengubah nama ataupun nasab keturunan seseorang. Apa yang dapat kita ambil pengajaran dari sini apabila Nabi mengatakan apabila ia tahu, ia berada dalam dua kondisi ya. Yang pertama adalah apabila si ayah angkat yang memberikan nama anak angkat itu dibinkan kepada namanya, nama si bapa angkat tadi, yang mana anak-anak itu masih kecil atau baby ya. Sedangkan dia tahu nama sebenar kepada bayi kanak-kanak tersebut ya, yang mana bapa secara biologisnya ya. Kemudian dalam kondisi yang kedua ialah apabila si anak angkat ini dia telah dewasa dan dia mengetahui bahawa namanya telah dibinkan kepada nama ayah angkatnya, bukan kepada nama bapa biologisnya ya, bapa sebenarnya. Maka apa yang boleh dilakukan oleh anak angkat tadi adalah dia membetulkan kesilapan tersebut dengan pergi kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Boleh dia tukarkan, mohon untuk menukarkan kembali bin nama ayah angkatnya itu kepada nama ayah sebenarnya. Sekiranya dia tidak tahu nama ayah sebenarnya, maka dia boleh saja menggunakan nama-nama seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim yang disandarkan kepada nama-nama Allah sebagai dia adalah hamba kepada Allah, dengan meletakkan Abdul ya di depan nama tersebut seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak dan sebagainya ya. Dan juga boleh menggunakan perkataan maula-maula kepada nama ayah angkatnya, seperti si fulan maula kepada si fulan, yang mana kita telah memberikan contoh tadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Begitu juga sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Huzaifah sendiri telah menukar nama anak angkatnya iaitu Salim kepada Maula Huzaifah ya. Seterusnya kita lihat kepada hadis yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya, maka dia telah kafir. Yang mana dapat kita faham dari hadis ini, haram menyandarkan nasab kepada selain ayah kandung ya. Sekiranya seseorang itu mengetahui bahawa itu bukanlah ayah kandungnya, maka tidak boleh dia membiarkan sahaja namanya dibinkan kepada ayah angkatnya itu ya. Yang mana banyak perkara ini terjadi, saya lihat anak-anak membenci ayah-ayah mereka. Ekoran daripada anak-anak ini mungkin merupakan mangsa kepada penceraian kedua ibu bapanya ya. Atau mungkin sesebuah keluarga itu tidak melalui proses penceraian, tetapi atas sikap bapa yang tidak bertanggungjawab, membiarkan anak-anak ini ataupun menyeksa ibu kepada anak-anak ini, dan tingkah laku si bapa itu diperhatikan oleh anak-anak, maka timbullah rasa benci anak-anak kepada bapa-bapa mereka, yang mana padahal ini sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Islam ya. Sekalipun bapa-bapa itu tidak bertanggungjawab, maka itu adalah urusan si bapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa tanggungan ya, yang sepatutnya dia pikul di dunia ini, tetapi itu tidak merupakan sebab ataupun boleh menjadikan anak-anak mendahaka kepada kedua ibu bapanya ya.
Dalam kes penceraian contohnya, seorang ibu yang waras dan punya pengetahuan tentang hukum-hakam agama tidak sepatutnya menanam perasaan benci anak-anak kepada ayah mereka, ya. Dan kalau kita lihat perkara ini menjadi lagi teruk sekiranya adanya datuk atau nenek juga menghasut cucu-cucu mereka untuk membenci ayah-ayah mereka, ya. Sepatutnya kita hendaklah berlapang dada dan takut dengan ancaman Allah, yang mana Allah mengancam dengan dosa yang sangat besar. Sepatutnya kita, walaupun kita rasa marah kepada pasangan dan dendam, janganlah kita biarkan perkara itu menguasai diri kita. Kerana baliklah kepada firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 130, yang mana Allah telah berjanji, sekiranya keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing daripada kurnianya. Dan Allah maha luas kurnianya, Allah maha bijaksana. Jadi tak perlulah kita terus saling membenci atau mendengki, sehingga menanam perasaan benci itu terhadap anak-anak, ya. Yang menjadi mangsa sebenar di dalam penceraian adalah anak-anak itu sendiri, ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam hadis sahih juga, betapa besarnya perhatian Islam terhadap memelihara hubungan nasab, dan haram bagi anak-anak membenci bapa mereka sendiri, dan juga wajib anak-anak itu sebenarnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga jika kita tinjau dari segi terbalikan maksud hadis ini, ya, yang mana kalau kita lihat daripada lafaz hadis, ya, secara tekstualnya adalah haram anak-anak membenci ayah-ayah mereka, ya. Tetapi bila kita fahamkan dari segi terbalikan maksud hadis ini juga, boleh kita mengambil pengajaran yang mana ia juga merupakan dosa besar bagi ibu bapa yang menafikan nasab mereka terhadap anak-anak mereka sendiri pula, ya. Sehebat mana pun marah ataupun kecil hati kita terhadap anak-anak, janganlah sampai kita mengatakan, kamu bukan lagi anak aku, ya. Kerana di dalam syariat Islam, menjaga nasab keturunan itu sangat penting, dan ianya termasuk dalam 5 maqasid syariat yang perlu dituntut untuk kita menjaganya dengan baik, ya. Malahan di dalam maqasid syariat ini terkandungnya hukum-hukum hudud bagi sesiapa yang tidak menjaga perkara-perkara yang telah termaktub di dalam 5 maqasid syariat yang utama ini, termasuk salah satunya itu adalah menjaga nasab. Di dalam Al-Quran, Allah sudah pun mengingatkan kita di dalam surah Al-Taghabun ayat 14 dan 15, yang mana seperti di akhir firman Allah di dalam ayat yang ke-14, Allah memerintahkan agar kita memaafkan, menyantuni dan mengampunkan mereka, ya, iaitu sama ada anak-anak kita ataupun pasangan kita, yang memang sebahagiannya Allah menjadikan mereka ini sebagai cubaan atau musuh atau ujian bagi kita, ya. Dengan sebegitu, apabila kita memaafkan mereka, insya-Allah kita sebenarnya juga sekaligus mentaati perintah Allah dalam ayat ini, ya, dan ini dapat mengelakkan anak-anak kita daripada terus menjadi derhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Juga apabila kita melihat kepada kata-kata daripada Imam Al-Qutubi, yang mana Imam mengatakan yang paling menyesakkan dada dalam urusan dunia adalah apabila anakmu menjadi musuhmu sendiri, ya. Waliyazubillah. Dan kita sangat-sangat berharap agar kita dapat membina keluarga yang harmoni, sama ada sekalipun rumah tangga itu berkecai di tengah jalan akibat di antara kedua ibu bapa melalui proses perceraian dan sebagainya, tetapi janganlah kita melibatkan anak-anak sehingga menjadikan mereka anak-anak yang derhaka kepada ayah-ayah mereka. Dan hatta sekalipun bagi anak-anak yang mempunyai ayah-ayah yang tidak bertanggungjawab, yang tidak menjalankan sepatutnya sebagaimana dia melayani anak-anak nasabnya sendiri dengan baik, itu juga tidak menjadikan bolehnya anak-anak ini membenci ayah-ayah mereka, ya.
Alhamdulillah setelah 9 hari kita selesai berkongsi 22 perkara utama yang boleh menjadi perosak kepada amal-amal soleh kita, ya. Malahan sebenarnya banyak lagi perkara-perkara lain yang dapat sebenarnya menjadi perosak kepada amal-amal soleh kita, ya, yang sepatutnya kita waspadai. Kerana kita rugi dalam masa yang sama kita beramal ibadat, tetapi dalam masa yang sama juga kita tidak menjaganya daripada menjadi rosak. Ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.